Sama sekali. Ayo, fadal. Okey, sahabat kita Aziz Mahbub ada. Fadal. Jadi sedikit sebanyak saya tak tengok semula sebab ada yang saya daripada awal tu sampai ada seorang habaib daripada Indonesia dalam tausiah dia, dalam majlis dia, yang ustaz tunjukkan dalam ustaz punya YouTube tu. And then ustaz mengatakan mereka mengklaim atas nama Nabi. Itu satu. Dan yang keduanya, mereka mengklaim atas nama Nabi. Saya minta quote ke kata-kata saya. Okey. Kerana saya nak terangkan rentetan dia. Rentetan. Saya tak nak ni. Minta maaf. Tapi awak kata tadi tomahan, saya tomah ni. Berat ni. Ya, saya nak jelaskan ni. Okey, baik. Jadi dia salah satu macam ni. Penceramah yang ustaz tunjukkan tu dalam live dalam ustaz punya YouTube tu, ustaz bagi kita dengar satu ceramah. Yang ustaz yang seorang habib tu mengatakan Habib Ali bin Jafar Idrus Batu Pahat. Tiap-tiap kali Batu Pahat tiap-tiap kali hari Khamis malam Jumaat akan buat maulid. And then maka dikatakan bahawa Rasulullah hadir ke dalam majlis maulid tersebut. Okey, betul. Itu satu. Yang keduanya ada yang part seperti mana Said Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani Jeddah pun ada juga. Minta maaf, yang ini saya tambah sedikit. Datang jika beliau merindui Rasulullah, dia akan datang berziarah ke Malaysia, ke Batu Pahat, berjumpa dengan Habib Ali. Okey. Itu yang sangat maklum, ada juga dalam YouTube. Jadi yang ustaz mengatakan inilah ada ustaz punya statement, menggunakan nama Nabi atau dasar agama dalam dorang punya pembawakan. Maksudnya apa yang berlaku dalam yang ustaz dengarkan dalam video tu. Maksudnya Habib Ali ni kalau buat maulid, datangnya Nabi zarah secara nyata, yaqazah ataupun mimpi atau macam mana. Jadi ustaz mengklaim benda ni tidak ada dasar, tidak ada apa. Dan ini pemahaman saya tak faham apa benda yang disebutkan tu. Ulang sekali lagi, sahabat. Ulang sekali lagi. Saya minta maaf. Ulang sekali lagi. Macam ni, saya rasa ustaz pun maklum. Depan ustaz saya rasa insya-Allah ada PC. Mungkin boleh perdengarkan untuk kami semua. Okey, baik. Boleh kita dengar daripada awal sampai habis? Khair, insya-Allah. Okey, baik. Saya pun tak cari lagi Saya cari sekejap. Batu Pahat Yang wali bertemu Nabi Batu Pahat tu Ya, saya check. Lama ni, ini video lama ni. Batu Pahat. Lama tak pergi Batu Pahat. Aduh. Jenuh nak cari nombor berapa tau. Sahabat dah tengok nombor berapa? Saya tak perasan. Sebab saya kalau keluar balik tengok, saya akan automatik jatuh kotak. Dua phone sekejap sahabat dan masa Ada masa Ada masa? Okey, alhamdulillah. Sekejap saya cari sekejap. Batu Pahat. Masa tajuk dia tu ada Batu Pahat dekat situ. Tapak kaki Nabi di Batu Pahat Johor, betul? Tapak kaki Rasulullah di Batu Pahat Johor. Dan yang satu lagi tu saya tak tahu, sebab yang satu lagi video yang satu lagi tu Ustaz Syab ada komentar juga tentang Habib Ali. Tapi video tu dah tak ada dekat YouTube. Tapi ada kepada sahabat saya. Tajuk apa? Ya. Saya biasa tak padam video. Lagi tu. Yang satu tu dah tak ada. Saya dah scroll tadi, tak ada. Yang ada simpan video tu. Cerita pasal apa? Mengomentar tentang muamalah berziarah kepada orang-orang soleh ataupun waliullah. Dan kat situ ada tersit beberapa nama-nama, contoh para habaib atau para masyaikh, tentang perbuatan ghulu. Video tu dah tak ada. Sebab yang saya tengok video tu pada handphone direct, cucu kepada Habib Ali bin Jafar Idrus, Said Muhammad bin Said Omar bin Said Ali Al-Idrus. Dan sebelum ni awak ingat tak saya sebut kata apa? Awak ingat tak saya sebut kata apa? Kalau ustaz tak ada masalah, insya-Allah khair. Ala kulli hal, kita akan PM ustaz secara di tepi, secara peribadi, personal. Dah bukan isu ni. Kalau awak PM tepi pun saya selalu tak baca, tu masalah dia. So shock bila macam ni. Kita boleh tengok lah. Cuma bila awak sebut tentang sesuatu kepada saya, awak kena detailkan apa benda yang saya sebut, baru dia cantik kan. Tak apa sahabat-sahabat, kita dengar dulu yang tapak kaki. Yang tu nanti awak jumpa video dia ke apa ke, awak maklum kat saya nanti. Yang tu kita sembang lah. Yang mana yang tak ada ni susah kalau kita nak sembang benda yang tak ada. InsyaAllah yang tu saya maklum personal. Okey, yang tu senang. Kalau kita tak ada, nanti kita senang. Kita bagi yang ada dulu. Okey, yang ni video 12 minit Saya rasa suara dengar tapak kaki reaction berkaitan tentang, dengar suara
isu ini, iaitu dakwaan daripada seorang Habib berkaitan tentang tapak kaki Rasulullah di Batu Pahat. Jom kita tengok. Video ni panjang jadi kita skip dekat tempat yang dia sebut saja, iaitu pada pada minit ke-12 Anda boleh tengok video ni secara penuh Minit ke-12 dia sebutkan. Okey, jom. Tidak percaya. Memang sudah dikenal oleh para pecinta beliau setiap maulid. Okey, kita tengok pada minit ke-12 Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Aidrus atau Habib Ali Batu Pahat. Habib Ali Batu Pahat seorang wali yang berpangkat kutub. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Al-Habib Anis Solo Al-Habsyi, itu kalau datang ke Johor, Malaysia, pasti berkunjung ke rumahnya. Padahal rumahnya hadirin terbuat dari kayu gubuk yang sangat tua. Bahkan seandainya itu papan rumahnya, bahasa kita lah, kita tunjul pakai jari, kropos, rusak. Tapi itu rumah meskipun dipandang biasa, tapi istimewa. Kenapa? Karena para orang-orang soleh pernah datang ke rumah beliau. Habib Ali bin Ja'far Al-Aidrus ini punya rutinan setiap malam Jumat melakukan pembacaan maulid di rumahnya. Pembacaan maulid di rumahnya, maulid Simtud Durar. Tapi ada yang berbeda. Apa? Beliau ini setiap ingin pembacaan maulid, beliau taburkan gandum dari pintu masuk rumah beliau sampai ke depan. Jadi ditaburi gandum. Tabur gandum Ada satu orang yang tidak percaya. Memang sudah dikenal oleh para pecinta beliau, setiap maulid di rumah beliau malam Jumat, Rasulullah pasti hadir ketika mahlul qiyam. Rasulullah pasti hadir percaya, mendustakan. Kata Habib Ali Batu Pahat, silahkan kamu hadir ke rumah saya. Maka ini orang hadir. Ketika hadir, melihat gandum bertaburan dari pintu masuk sampai ke depan. Dan yang lebih menakjubkan apa? Beliau kalau sudah mahlul qiyam itu dimatikan lampu. Gelap dalam keadaan gelap. Nah, untungnya di sini ada danang yang biasa kan orang maulid cibak buah-buah kan. Mun mati lampu pian maulid kiam bisa piringnya gin hilang. Kan usah buahnya, piringnya gin kada berwujud lagi. Palingan tersisa kertas terima kasih banyak hadiahnya aja. Jadi Habib Ali Batu Pahat ini kalau maulid kiam dimatikan lampu. Setelah selesai dinyalakan. Ternyata dilihat di atas gandum yang tadi ditaburi ada jejak kaki seseorang. Maka dikatakan ini jejak kakinya Rasulullah. Orang yang tidak percaya, dari mana mungkin, bisa jadi ketika mati lampu ada orang berjalan bertunduk sembunyi lewat. Bisa jadi, kenapa? Karena mati lampu. Kata Habib Ali, ini jejak kaki Rasulullah. Kalau kamu tidak percaya, coba kamu cium gandum yang ada bekas jejak kakinya. Maka ini orang hadirin belum mendekatkan penciumannya ke gandum, baru ingin menunduk, tiba-tiba tercium aroma yang sangat harum. Keharumannya tidak pernah dicium oleh hidung manapun. Tidak pernah ada minyak wangi yang mampu wanginya seperti itu. Maka kata Habib Ali Batu Pahat, ini adalah jejak kaki Rasulullah. Jejak kakinya saja membawa keharuman. Saya ketika pernah ke Johor, Malaysia, ada satu orang cerita kisah ini. Kata orang itu, saya Habib punya satu kakek saya punya kakek, itu pernah hadir di maulid Habib Ali Batu Pahat. Jadi setiap kali selesai maulid, itu pasti orang berebut. Jadi kadang kebagian, kadang enggak. Kadang dapat, kadang kada. Tapi pernah satu saat kakek saya ini berusaha, akhirnya dapat sedikit gandumnya itu, sedikit. Dibuat di dalam plastik. Gandum yang ada bekas jejak kakinya, bukan yang tidak ada. Disimpan oleh kakek saya setahun, aromanya tidak hilang. Setahun aromanya tidak hilang. Karena apa? Hadirin, karena itu. Sahabat-sahabat, kita dah dengar video berkenaan. Video panjang anda boleh dapat dekat YouTube. Memang masih ada lagi video berkenaan dekat YouTube. Anda boleh dapatkan video berkenaan cukup panjang dan Allahu Akbar. Ramai orang telah melihat video berkenaan. Ramai orang juga telah terpengaruh dengan video seperti ini. Sahabat-sahabat, tak takut ke kita ni berdusta di atas nama Nabi SAW? Tak takut ke kita menipu atas nama Nabi SAW?
Bukankah Nabi SAW sebut, inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadin, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berbohong, sesungguhnya berbohong atas nama aku tak sama dengan berbohong atas nama orang lain. Hang sandarkan satu benda kepada Nabi SAW tak sama macam hang sandak satu benda kepada orang lain. Siapa yang bohong atas nama Nabi, tempatnya adalah di dalam api neraka. Tempatnya di dalam api neraka. Hadis ni adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Sahabat-sahabat ada orang kata, oh tak apa, saya ni bukannya bohong, bukan saya yang buat cerita ni. Yang buat cerita ni orang lain. Saya ni tukang sampai saja. Saya ni tukang bawa riwayat saja. Orang cerita kat saya, mungkin dia betul, mungkin dia bohong. Awak nak percaya, percaya. Tak percaya, sudah. Saya cerita saja. Sahabat-sahabat, kenapa kita tidak mahu untuk berhati-hati dengan sebarang riwayat yang disandarkan kepada Nabi SAW? Bukankah Nabi dah sebut kepada kita, hadis riwayat Muslim, kafa bin mar'i kadhban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dianggap sebagai seorang pendusta, tak boleh percaya cakap dia, pembohong, apabila dia jenis sebut semua benda yang dia dengar. Tak kira apa yang dia dengar, dia riwayatkan, dia cerita dekat orang. Berhati-hati. Sehingga Al-Imam Ibn Hibban di dalam muqaddimah Sahih Ibn Hibban, dia menyebutkan berkaitan tentang isu ni. Dia sebut, dia kata, orang yang meriwayatkan hadis palsu, dia juga termasuk di dalam ancaman ni. Ancaman buat cerita palsu. Kita kena hati-hati sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hang jangan duk pi sembang apa lagi. Jangan duk pi sembang apa lagi benda yang hang tak tahu. Jangan duk pi sembang apa benda yang hang tak tahu. Ni pendengaran hang ni, penglihatan hang ni, dan juga jantung hati hang ni akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla nanti. Akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kita nak jawab apa? Nabi kita, Nabi SAW. Kemudian kita sebut pula berkaitan tentang isu tapak kaki Nabi. Benarkah kenyataan yang begitu, iaitu tapak kaki Nabi ni hang nak pergi percaya dengan cara hang pergi cium? Oh, wangilah. Oh, wangi confirm tapak kaki Nabi. Tidak ada cara yang begitu untuk menentukan Nabi ataupun tidak. Bahkan nak kata riwayat yang sebut tapak kaki Nabi ni dia mesti wangi, saya tak jumpa riwayat berkenaan. Jangan mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Sifat Nabi SAW telah jelas di dalam kitab-kitab hadis menyebutkannya. Kita tak boleh mohong. Sebab Nabi ni telah dijelaskan sifatnya, bentuk fizikal baginda, keadaan diri baginda macam mana. Anda boleh rujuk kitab Syama'il Muhammadiyah, cerita tentang bentuk tubuh Nabi, keadaan diri Nabi. Ada tak tapak kaki Nabi disebutkan berbau wangi? Tidak. Kalaulah contoh kita percayalah, kita kata kalaulah contoh benarlah tapak kaki itu wangilah, tapak kaki Nabi itu wangilah, belum tentu tapak kaki yang pergi jumpa dekat batu pahat tu adalah tapak kaki Nabi. Belum tentu. Bukan itu cara pembuktiannya. Jadi sahabat-sahabat, berhati-hatilah dengan apa yang kita sandarkan kepada Nabi SAW. Ni Nabi kita. Kita sayang Nabi. Kita kata kita sayang Nabi. Sayang Nabi bukan cara dia dengan duk pi cerita benda tapak kaki ni lah, benda ni pelik-pelik lah. Nabi datang ke dekat rumah dia setiap malam pula. Allah ya salam. Setiap kali buat maulid datang kat rumah dia. Ya salam. Itu bukan caranya. Jika benar Nabi boleh datang setiap malam dekat rumah mereka tu, kenapa tak datang setiap malam ke rumah Nabi, ke rumah anak Nabi Fatimah sehingga Fatimah menangis? Kenapa tidak datang ke rumah Abu Bakar yang menjadi isu perbincangan berkaitan tentang harta peninggalan Nabi SAW? Kenapa tidak datang kepada Umar sehingga Umar terpaksa membuat banyak ijtihad? Kenapa tidak datang kepada Osman, memberi peringatan kepada Osman supaya tidak terbunuh? Kenapa tidak datang kepada Ali? Kenapa tidak datang kepada Muawiyah?
Sedangkan mereka ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang ulung. Berlaku perang Jamal, berlaku perang Siffin. Peperangan di antara sahabat Nabi. Kalau kata Nabi patut hadir, Nabi patut hadir kat mereka dulu, bukan dekat kita. Kita ni siapa nak datang-datang? Nabi confirm datang pula tu. Allahuakbar. Sahabat-sahabat, berhati-hatilah dengan setiap kenyataan-kenyataan seperti ini. Kita tidak melukakan orang yang menyebutkannya, tetapi kita menapis apa yang orang sebut, apa yang dia sampaikan kepada kita, kerana ia berkaitan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, kita nak ikut Nabi sebab kita sayang Allah. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar cintakan Allah, ikut aku, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan sayang kamu. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kamu semua. Sahabat-sahabat, moga-moga video yang ringkas kita pada hari ini anda dapat ambil manfaat, dan jika ada rasa video ini bermanfaat, tekan butang share yang ada kat bawah tu, bagi ramai lagi orang tahu tentang benda ni. Dan jika anda mahu untuk bersama-sama saya dengan tim kita untuk join projek-projek memandaikan umat dengan ilmu, tekan butang join di bawah. Saya sekarang tengah buat satu apps yang dapat memudahkan kita, orang Islam ni, tak kira lah orang awam ke, pelajar universiti ke, degree, master, PhD ke, untuk buat semakan fakta, semakan rujukan. Saya tengah buat apps berkenaan. Jika anda nak bersama-sama saya, nak sokong apa yang kita buat ini, anda boleh untuk pergi ke website saya shihabuddinahmad.com/infaq. Anda boleh dapatkan maklumat di situ, anda boleh berikan sokongan di situ. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan setiap usaha kita ini manfaat kita di dunia dan juga di hari akhirat. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita dah tonton video itu. Sekarang ni boleh bagi tahu dekat mana saya buat tomahan. Jap, minta maaf, syukran Ustaz, terima kasih. Minta maaf seorang awam sebab nak tahu statement Ustaz yang tu. Tapi yang video yang satu lagi tu, okey dah, satu lagi yang ada pada cucu Habib Ali, Said Muhammad bin Umar al-Juz, yang tu sekejap lagi lah kot. Yang tepi. Yang tu sekejap, yang ni sekejap lagi. Cuma yang ni dulu. Baik. Yang ni dulu. Yang ni ada kat mana? Ustaz. Okey, yang tentang berkenaan ni, bila Ustaz ada komentar ataupun bercakap tentang rumahnya Sang Habib, dibacakan maulid setiap malam. Kenapa Nabi nak datang rumahnya Sang Habib? Kenapa tak datang seperti mana kejadian yang terdahulu berlaku pada Sayyidina Ali, pada Sadatina Aisyah ataupun Sadatina Fatimah Zahra atau yang lain-lain dalam perang Siffin ataupun yang lain. Benar. Jadi kenapa tak datang pada mereka? Ustaz mengambil kesempatan untuk bagi komen tentang perihal ni. Ustaz dah merujuk kepada ahli keluarga dia dulu? Ataukah semata-mata mengambil daripada YouTube? Okey, baik. Sebelum kita sebut yang tu, kita sebut dulu, ada tak tomahan? Secara saya nak tarik, kalau ni sahabat Aziz Al-Mahbub, jika ia adalah tomahan, dia telah bercanggah dengan saya punya prinsip. Jadi kalau dia ada tomahan, saya akan tarik kenyataan saya dalam isu berkenaan. Tomahan, minta maaf. Okey, baik, macam ni Ustaz. Ada tomahan tak dalam video yang tadi ni? Baik, maklum saya cakap. Dalam, minta maaf Ustaz, orang yang lebih maklum. Dalam prinsip talibul ilmi, apatah lagi tentang ta'zim kepada orang-orang soleh ataupun orang-orang yang ataupun para ulama, kerana para ulama berzarah kepada Habib Ali bin Jafar al-Idrus. Itu yang saya tahu saya. Tapi Ustaz mengomentari siapa dia. Ini secara sinis. Bagi saya secara peribadi, secara sinis, siapa dia Nabi nak langsung datang rumah dia? Maksud itu adalah satu tomahan Satu tomahan. Okey. Walaupun itu kaedah yang sama digunakan oleh para ulama lain di dalam mempertikaikan isu kehadiran Nabi. Faham. Tanpa Ustaz bertabayun merujuk kepada ahli keluarga. Isu tabayun sekejap lagi. Isu tabayun sekejap lagi. Cuma perkataan tomahan ada ataupun tidak? Kita jujur sahabat. Ada. Sepanjang kita tengok yang tadi, ada ataupun sinis. Tak. Ada. Ada, dan sinis adalah sinis ada. Kalau kata sinis awak menganggap bahawa itu tomahan, saya tidak menganggap itu tomahan. Saya betul-betul tidak menganggap itu tomahan. Bahkan saya sebut di sini saya sebut perkataan dekat sini. Saya ada quote dekat sini Kenapa tidak datang kepada Ali? Tengok terangan dia. Saya ada sebut dekat sini. Apa yang orang sebut? Apa yang dia
siapa nak datang. Dengar sini Confirm datang pula tu. Allahuakbar. Sahabat-sahabat, berhati-hatilah dengan setiap kenyataan-kenyataan seperti ini. Kita tidak melukakan orang yang menyebutkannya. Tetapi kita menapis apa yang orang sebut. Nampak tak? Kita menapis orang sebut. Isunya adalah bukan isu kepada Habib tadi. Maksudnya bukan isu cerita itu cerita sebenarnya berlaku ataupun tak. Bukan. Isunya adalah isu orang sampaikan kepada kita. Sahabat sekejap. Biar saya cakap dulu. Isunya adalah orang sampaikan kepada kita dan ceritanya viral. Belum tentu cerita-cerita viral ini adalah cerita yang benar diceritakan oleh orang itu sendiri. Itu sudah pasti. Betapa banyak cerita-cerita yang palsu berkaitan tentang Tok Kanali, berkaitan tentang wali-wali Allah yang lain. Betapa banyak diceritakan oleh orang dengan kaedah-kaedah yang yo-yo-nya benar, padahal orang itu tidak ada kaitan langsung. Oleh sebab itu kita mengkritik benda yang viral. Kita kritik benda viral, bukan benda tu tersimpan. Kalau benda tu simpan lain cerita. Okey, sekarang ni awak kata tomahan ada, tetapi ia bersifat sinis. So awak nak pegang begitulah. Tiada husnuzon kat saya. Tiada husnuzon kat saya kat situ Minta maaf Ustaz, kalau tiada husnuzon saya sebagai orang awam kepada Ustaz, tidak mungkin saya panggil Tuan Sohibul Majlis di awal-awal. Okey, kalau macam tu, kalau ada husnuzon, saya bagi penjelasan kepada sahabat, sahabat kena terima. Tidak ada tohmahan. Tidak ada niat untuk mentohmah dan tidak ada bentuk tohmahan. Boleh? Untuk video ni, hanya declaration untuk video ni saja. Video lain kita belum lagi. Mungkin berlaku. Kalau ia berlaku, saya beritahu kat sahabat betul. Kalau ia berlaku tohmahan, kalau betul-betul berlaku tohmahan, saya akan menarik kenyataan saya. Sebab prinsip saya berbeza. Saya tidak akan mentohmah. Tapi kalau wujud tohmahan, saya akan tarik. Faham? Boleh okey baik, settle yang tu. Okey baik. Kemudian faham. Isu sahabat nak tanya tadi berkaitan tentang isu tabayun tadi. Macam mana? Silakan. Kenapa tidak merujuk kepada ahli keluarga ataupun tubuh batang ahli keluarga Habib Ali bin Jaafar Idrus? Betul, saya tidak sebelum berkomentar tentang perkara sebelum berkomentar tentang perkara yang viral yang Ustaz cakap tadi itu. Betul. Okey, boleh Prinsip kita, bila ada isu viral, bendanya bukan berkaitan tentang kebenaran perkara itu berlaku ataupun tak. Bahkan awak boleh tengok dalam video ni, satu persatu daripada awal, sebenarnya saya tidak mengkritik orang itu, tapi saya mengkritik daripada awal. Awak akan tahu orang yang menyampaikan. Sebab tu hadis-hadis ayat Quran yang kita sebutkan adalah orang yang menyambung cerita. Isunya adalah orang yang menyambung cerita, bukan kebenaran kisah itu benar ataupun tidak. Oleh sebab itu, kita sebutkan di sini benda viral, kita jelaskan viral dan kita terhad dekat situ. Benda viral je. Saya tak akan masuk cerita lain. Sebab dia sekadar apa yang viral itu sahaja. Jika ada kalangan daripada orang Habib Ali sebagai contoh, ahli keluarga dia dengar benda viral tu, sepatutnya dia keluarkan kenyataan. Sama ada ini berlaku ataupun tidak berlaku. Kalau berlaku macam mana? Kalau tak berlaku macam mana? Sepatutnya mereka mengeluarkan kenyataan itu. Saya tak ulas isu tu. Faham. Dan sedia maklum, minta maaf Ustaz, sedia maklum kami ketika video ni dirilis. Kami ada cuba PM Ustaz tapi tak dapat. Biasa. Itu biasa. Dapat, cannot go through. Biasa. Sebab Ustaz tadi kata maklum mungkin Ustaz sibuk. Betul. Saya minta maaf. And then itu satu, cannot go through dekat Ustaz. And then yang keduanya, kerana satu video yang Ustaz bagi pencerahan macam tadi, jadi pemahaman kepada batang tubuh Habib Ali. Ustaz boleh tengok dalam Ustaz punya komen dekat YouTube. Saya tahu. Tomahan dan cacian berlaku dan perpecahan kepada umat. Betul. Jadi saya sebagai orang awam saya terangkan sikit untuk saya tahu. Sahabat ada kaitan kekeluargaan tidak. Tak ada. Okey baik. Sebab dengan macam ni. Dalam proses kita memandaikan umat dengan ilmu, dia bukan tuju kepada orang lain sahaja, tetapi kepada diri kita, kepada followers kita. Saya tahu dan saya sedar di dalam komen-komen followers kita ni ada yang taksub dan ada yang melampau. Dan mereka juga sama macam kita juga sedang belajar juga memperbaiki diri. Kadang-kadang bahasa mereka cukup kurang ajar. Dan saya tahu juga
Dan anda boleh tengok dalam video-video saya apabila berlaku isu macam tu, macam isu pelabelan, ini ahli bid'ah lah, ini kuburiyun lah, ini seumpama dengannya lah bahasa-bahasa seperti itu, saya akan menegur secara terus kepada followers kita supaya tidak melakukan hal berkenaan. Kerana kita sedang belajar sama-sama. Kita juga memperbaiki diri. Jika anda tengok dekat komen-komen tu teruk-teruk, saya mewakili followers saya minta maaf. Saya minta maaf. Dan kita daripada sudut pentadbiran, sebenarnya admin kita memang dah usaha tu buang, tapi komen banyak sangat. Jadi dan komen tu bila kita buang pun yang baru naik lagi. Faham. Jadi kita dah buang. Kita cuba sebab kita tahu konsep dia. Faham. Kadang-kadang kita mengkritik ini adalah isu. Ya, silakan. Faham Ustaz. Cuma saya sebagai orang awam, cuma saya ambil kaedah dua perkara tadi. Silakan Aziz. Faham Ustaz. Lain tak apa nak. Okey. Silakan Aziz, silakan. Tak maaf Ustaz. Saya cuma mengambil daripada video ni, yang satu yang dah memang ada kat YouTube, yang satu lagi ada simpanan dekat sahabat saya. InsyaAllah saya akan PM Ustaz Derek. InsyaAllah saya pun duduk sekitar Selangor juga. InsyaAllah boleh bertemu, bersilaturahim sesama manusia hablum minan nas. Kita muzakarah dengan cara yang baik. Alhamdulillah. Dan perancangan saya satu je Ustaz. Kalau boleh duduk ngopi minum sama-sama, majlis macam seorang sahabat. Cuma masalahnya daripada segi kaedah tabayun sabab bil musabab, tidak akan jadi perpecahan umat kerana ialah macam Ustaz cakap tadi, mengkomen, saling menghujat kerana perkara melibatkan Habib Ali tadi. Jadi itu yang sangat dikesalkan oleh saya ataupun sahabat saya, sebab cannot go through, sebab dah cuba DM contact berapa kali. Betul, saya minta maaf. Yang keduanya, saya off notification. Saya minta maaf. Bila tomahan dalam komen tu, faham? Bila tomahan dalam komen tu, apa perasaan ahli keluarganya Habib Ali bin Jaafar Idrus? Betul. Cuba. Dan ia bukan berlaku kepada keluarga Habib Ali saja sebenarnya, ia berlaku dalam orang lain juga. Dan di dalam platform semua kumpulan ada benda macam ni berlaku. Kalau kita tengok grup-grup Ustaz Azhar ke, grup Ustaz Wadi ke, grup Dr. Rora ke, Dr. Mazhar ke, grup Habib Habaib ni ke, tetap ada orang-orang macam ni. Dia sebutkan dia orang juga sedang belajar juga. Dia ada kategori orang yang sedang belajar tapi dia orang melampau sikit. Jadi kita minta maaf. Tapi ada juga kategori yang memang melampau daripada awal pun. Memang ada juga. Yang tu saya memang akan kick. Tak kira lah dia suka saya ke tak suka. Kita kick je. Faham. Saya minta maaf kalau sahabat-sahabat salah faham dengan saya telah berusaha untuk memastikan, saya telah berusaha, ini untuk husnuzan sahabat-sahabat sekalian, saya telah berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan video-video kita tidak ada tohmahan kepada sesiapa. Kalau kita buat adalah kritikan. Kritikan dia bukan tohmahan, dia bukan cacian. Kita tidak akan sebutkan perkataan caci dan maki di dalam video-video kita. Kalau ada, saya akan tarik sebab ia bercanggah dengan prinsip saya. Faham. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita tunggu lama. Sebelum saya nak turun kotak ni, silakan. Saya ucapkan jazakallah khairan jazak Ustaz atas penjelasan. Dan yang kedua insya-Allah nanti saya akan PM Ustaz sendiri. Clear. Dan cuma itulah, minta maaf ada salah silap daripada saya minta maaf sebab bukan apa. Memang Ustaz banyak kritik semua video, saya faham. Cuma ini kerana melibatkan orang yang saya kenal. Ya, betul. Saya tahu Ali bin Jaafar Idrus sebab saya kenal masa hidup dia. Saya juga sentiasa menyebutkan saya sentiasa mencintai para habaib. Habaib itu adalah mencintai habaib ini termasuk dalam pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah. InsyaAllah. Walasil jazakumullah khairan jazak Ustaz. Doakan saya, rakan-rakan dekat bawah doakan saya. Memoga Allah ampunkan dosa saya dan salah saya, insyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.